Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إن شاء الله muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam, anjuran Masjid Abidin, Masjid Negeri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan bab sedekah tatawwu', sedekah sunat. Sebagaimana hak yang kita bincang pada minggu lepas, biasanya kita hari Selasa malam Rabu, tapi malam ni hari Rabu malam kami. Jadi hak yang kita bincang minggu lepas bahawasanya sedekah terbahagi kepada dua. Yang pertamanya sedekah yang wajib, yang keduanya adalah sedekah sunat. Sedekah wajib, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan sebagai zakat. Sedekah wajib kita bincang panjang lebar lepas dah. Hadis-hadis yang berkait dengan sedekah wajib kita bincang dah. Jadi pada malam ni kita akan bincang hadis-hadis yang berkait dengan sedekah sunat. Sedekah ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu ibadat yang amat ditekankan oleh syarak. Suatu ibadat yang amat ditekankan oleh syarak. Dalam kita hidup ataupun kita hidup bermasyarakat, ada orang senang dan ada orang susah. Maka agama kita menuntut kepada agama kita mensyariatkan ataupun menekankan agar kita membantu orang susah. Sama ada kita senang ataupun susah. Itu lain tu. Bukanlah bermaksud ketika kita senang barulah kita bantu orang susah, bukan. Bahkan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ni ngeceh tak ada ni. Tu. Cepat mana tu dia. Oh, dah siapa? Buat ni. Cepat. Dapat. Ada tak? Ada. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia panas sikit Aku telang habis. Biar kita pegang. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup dalam masyarakat ni ada orang senang dan ada orang susah. Maka agama kita amat mengambil berat, menekankan supaya kita membantu orang susah, sama ada kita senang ataupun kita susah. Bukanlah ketika kita senang sahaja baru kita bantu orang susah. Bahkan orang susah sendiri pun juga dituntut dia membantu orang lain. Supaya kita ni tidak mementingkan diri kita sendiri. Bahkan kita mengambil berat terhadap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang susah. Walaupun kita sendiri susah. Sebab itulah antara golongan yang dipuji oleh agama kita adalah golongan yang mengutamakan orang lain walaupun dia sendiri perlu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan orang lain walaupun dalam keadaan mereka itu sendiri memerlukan. Tengok, mereka itu mengutamakan orang lain walaupun mereka itu memerlukan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya
setiap kebaikan hak yang kita buat akan ada ganjaran. Sudah pastinya setiap kebaikan hak yang kita buat akan ada ganjaran. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Dan bab sedekah ni ada kelebihan-kelebihan yang disebut secara khusus dan secara jelas di dalam hadis. Antara hadis yang menyebut kelebihan sedekah secara jelas adalah hadis yang kita bincang sebelum daripada ni. Iaitu antara golongan yang boleh duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bersedekah secara sembunyi. Orang yang sedekah secara sembunyi. Sehingga tangan kanan tidak mengetahui apa yang diberikan, sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Itu adalah kiasan dia menyembunyikan sedekah. Baik. Sebab itulah bukanlah suatu benda yang comel. Bukan suatu benda yang comel sebenarnya. Ketika kita pergi melawat fakir miskin, kita bagi barang kepada dia, kadang-kadang baju pun tak pakai, kita ambil gambar, kita post dalam Facebook. Itu sebenarnya bukan benda yang comel. Bukan benda yang comel sebenarnya. Tidak perlulah kita buat lagu tu. Kita sebenarnya, walaupun kita susah, ketika bagi orang bagi sumbangan kepada kita, tiba-tiba orang takak gambar, orang tok dalam Facebook dan seumpamanya, kita rasa sendiri kita rasa tak sedap. Kita rasa kita tak kenang lah. Kita tak kenang. Sebab itulah kalau kita nak buat benda lagu tu, tak kira lah siapa pun. Kita nak buat, kita kena cuba letak diri kita pada tempat orang tersebut. Kalau kita duduk pada tempat dia, orang bagi sumbangan kepada kita begitu, baik. Lepas tu tiba-tiba orang takak gambar pun, benda tak banyak mana, wi bukan banyak mana, kadang-kadang tak apa-apa siapa. Ya, kalau ni layan barang, tapi poh tu kok macam bagi 2-3 juta sebagai contoh kan. Kita kenal tak? Kita suka tak? Kita sekarang ni bukan, kita jangan letak siapa-siapa. Kita jangan, maksudnya kita jangan letak kumpulan ni, kita jangan letak. Cuba kita letak diri kita pada tempat orang tersebut. Bagaimana perasaan kita? Sekarang ni orang susah, dia susah dah. Tiba-tiba kita hebohkan benda lagu tu, pula masuk dalam Facebook, pula sekali. Jadi rasa dah kenal mana lah. Adalah perasaan kita dan perasaan kita dah comel mana. Kita rasa kita sendiri kita dah comel mana. Fendi, kalau misalnya Fendi duduk tempat tu, Fendi suka tak kalau orang buat lagu tu? Kita tak suka. Amin suka. Amin mungkin suka. Sebab dia nak cari benda. Suka Mi? Tak suka. Kalau nak takat gambar sikit-sikit sudahlah. Ni habis benda takat gambar sampai ke dalam rumah takat gambar. Sedangkan benda-benda kita nak buat benda gitu, kita kena minta izin kan. Rasulullah larangkan kita dalam rumah orang kita jangan tengok melainkan setelah daripada pendapat keizinan daripada tuang dia. Tu benda yang Islam ajar. Jangan kita permalukan orang dalam keadaan kita tidak sedar. Jangan kita permalukan orang demi untuk menunjuk bahawasanya kita orang yang baik. Itu benda yang salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab itulah sedekah secara sembunyi, hak tu memang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Tapi bukanlah bermakna sedekah secara terang-terang tidak ada ganjaran pahala, bukan. Tidak ada ganjaran pahala, bukan sedekah secara terang-terang tidak ada ganjaran pahala. Tetapi sedekah hak yang lebih comel lagi adalah secara sembunyi. Hak tu hak yang lebih dekat kepada ikhlas berbanding dengan sedekah secara terang-terang. Tapi kalau ada ikhlas secara terang ke, secara sembunyi ke, hak tu tidak menjadi masalah. Takat gambar ke, hak tu tidak menjadi masalah sebenarnya. Cuma kalau pergi rumah orang fakir miskin, takat gambar dalam keadaan dia pun benda pakai baju kadang-kadang. Jadi benda tu tak comel. Kita kalau nak takat gambar, kita cari hak yang comel dah, kita takat gambar kita tu, kita pilih pula orang nak post. Tak? Selfie. Padahal comel dah masa selfie tu. Masa takat gambar. Lepas tu, dah comel ni. Padahal ni dah comel. Padahal pakai yang comel dah. Sebab muka sengit sikit, keduk sikit, belok sikit. Kita padam belaka. Tiba-tiba orang ni dok pakai baju sengit lah, kain. Dekat pun kadang-kadang anak dia dok pakai baju. Kita takat gambar, kita post. Tu benda tak comel sebenarnya. Dan kita kena jaga benda ni. Kita kena jaga benda ni. Kita kena jaga perasaan orang. Dan kita nak buat benda-benda biar kita letak kita di tempat orang. Lagu mana perasaan kita kalau orang buat kita gitu, kita jangan buat kat orang lagu tu. Okey, boleh faham? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara kelebihan sedekah sunat lagi adalah ni, wa an Uqbah bin Amir. Dalam hadis ni
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan satu hadis wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas rawahu Ibn Hibban wal Hakim. Maksudnya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu katanya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Perkataan fi dhilli sadaqatih boleh kita faham dengan makna boleh kita faham dengan makna hakiki dan boleh kita faham dengan makna majazi. Makna hakiki adalah sedekah dia Allah Subhanahu wa taala jadikan suatu benda yang dapat meneduhkan dia di hari kiamat. Okey, itu maksud di bawah teduhan sedekahnya. Sedekahnya menjadi payung kepada dia. Okey, boleh fahamkan? Sedekah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan payung kepada dia. Dia akan meneduhkan tuang dia di hari kiamat. Ketika manusia berada di dalam kepanasan, kesusahan. Tetapi golongan ini dia boleh duduk di bawah naungan dan teduhan sedekah. Okey, itu dipanggil makna hakiki. Manakala makna majazi adalah di dalam pemeliharaan sedekahnya. Maksudnya kerana dia bersedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dia, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dia dengan sebab sedekah tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Sehingga semua perkara di antara manusia diputuskan, diselesaikan. Semua perkara di antara manusia diselesaikan. Maksudnya, habis semua sekali dihitungkan, diselesaikan, urusan timbang, amalan, perkiraan apa semua sekali. Selama itulah dia akan berada di bawah teduhan dan naungan bagi sedekahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sedekah ni bukan semualah orang yang mampu untuk bersedekah. Sebab sedekah ni, sebab jiwa kita dia suka benda orang lain boleh ke dia. Dan dia tidak suka benda dia boleh kepada orang lain. Melainkan kalau ada balasan. Sama ada balasan saat itu berbentuk benda ataupun balasan saat itu daripada sudut maknawi. Maknawi ni pujian ke, orang kata orang baik ke. Jadi apabila ada balasan, dia jadi rasa mudah untuk bagi. Jadi kita ni, jiwa kita payah untuk kita mengeluarkan benda yang ada dalam milik kita kepada orang lain kalau sekiranya tidak ada balasan. Sama ada balasan benda lain. Jadi sebab tu kalau beli kita boleh mudah je beli. Mudah sebab benda, sebab kita waktu beli barang kita dapat barang orang. Tidak gitu. Sama juga kalau orang tu dapat bagi ke orang, orang kan kata dia pemurah, orang kan puji dia. Jadi mudah sikit dapat benda lain. Bagi-bagi ni macam ngai dah lah. Tu mudah macam ngai. Jadi tengok tahap waktu beli ikan selor ni. Wah, kat setengah kilo bapok ikan selor. Nyetok di mata kain. Jak tok mata kain. Mata kain tergeri lah. Wah, kata bapok orang dia. Sebab dia nak ngai, nak bahang besar lagi tau. Nak bahang tergeri tau. Gitu tak jak. Macam tengok orang ngai tergeri tak? Ngai upaya hidup kan. Sebab dia sanggup. Waktu big benda guna ikan hak mahal, hak besar ikan selor. Kamu murah bapok setengah kilo seekor. Lalu ni berapa ia kilo? Kat puluh ia. Kat benda seekor tu kat puluh ia. Tapi sanggup waktu big tau. Sebab benda nak bahang besar lagi. Baik. Jadi kita kalau ada gantian kita mudah. Tapi kalau tak ada gantian, payah sikit. Begitu hati kita. Hati kita begitu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang mampu untuk mengeluarkan apa yang ada dalam milik dia bagi kepada orang lain walaupun tidak ada gantian, maka pastinya dia mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa yang disebut dalam hadis ini. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم
rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi layyin. Katanya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu telah menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa sahaja orang muslim memberi pakaian kepada orang muslim yang lainnya yang tidak mempunyai pakaian lah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pakaian yang comel daripada syurga. Yang comel daripada pakaian-pakaian syurga. Allah. Jadi orang tu dia bagi pakaian kepada orang yang tidak ada pakaian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi pakaian kepada dia daripada pakaian syurga. Hadis ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada ulama hadis menilai sebagai hadis dhaif. Tetapi daripada sudut maksud hadis ini, walaupun hadis dhaif, maksud dia disokong oleh hadis yang lain. Yang pertama sekali, banyak sekali dalil daripada syarak adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan adalah daripada jenis amalan dia. Faham lagi? Tengok sebagai contoh dalam Quran Allah Ta'ala katakan, in tansurullaha yansurkum. Jika mu tolong Allah, Allah Ta'ala tolong. Itu dipanggil dia balasan sesuai dengan amalan. Mu tolong Allah, mu dapat pertolongan daripada Allah. Tidak gitu. Begitu juga di dalam hadis kata Rasulullah, ihfazillaha yahfazka. Mu jaga Allah, Allah Ta'ala jagamu. Itu dipanggil dia al-jaza' min jinsil amal. Ganjaran daripada jenis amalan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar? Kata Rasulullah, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang besar daripada orang Islam di dunia ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan satu kesusahan yang besar daripada kesusahan di hari kiamat untuk dia. Tengok ganjaran sama kan? Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang mempermudahkan kepada orang yang susah, orang yang payah, orang susah, dia permudahkan, maka Allah Ta'ala permudahkan untuk dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutupi orang Islam, maka Allah Ta'ala menutupi dia keaiban dia, kecacatan dia, kejahatan dia di dunia dan di akhirat. Jadi hadis ini menyebut bahawasanya orang bagi pakaian kepada orang yang tidak ada pakaian, maka Allah Ta'ala akan pakai kepada dia pakaian daripada syurga. Boleh tak kita nak banding di antara pakaian syurga dengan pakaian dunia? Tak boleh. Jauh, tidak ada bandingan. Jauh, hebat, mulia pakaian syurga. Pakaian syurga mana boleh kita nak banding dengan pakaian di atas dunia? Kita pakaian rakyat biasa dengan pakaian gaja tak boleh nak banding dah. Orang nak banding. Kita pakaian orang kampung dengan pakaian YB, tak payah kata gaja, YB boleh nak banding dah. Sungguh. Kita pakai yang wapiyah je, habis mahal 100 lebih je. Kalau YB kod dia berapa? Ratus ribuan kod dia saja. Ribu. Ribu. Ana dah ingat dah berapa Ustaz Zahaka bawa kanan baru ni. Kok yang kod saja berapa kok yang dia buat, dah ingat dah berapa. 10,000 kau pandai lupa. Kamu roh. Tu baru hak yang biasa dak raja-raja lagi. Itu kalau 10,000, Allah tak lalu. Kok 40,000, baju 40,000. Tak sanggup kita, baik kita beli kereta. Kita kereta hak 5-6,000 pun tak apa dah. Sebab kita orang-orang hak yang komas panas dia dah. Jadi baju hak yang kita bagi kepada orang hak dengan harga 50 riyal ataupun 100 riyal ataupun 70 riyal, ketika orang tu susah tak ada pakaian, kita bagi kepada dia. Contoh kita bagi kepada ibu tunggal, hak yang susah, bukan ibu tunggal semuanya susah. Anak yatim hak susah. Orang fakir miskin hak yang tidak mempunyai pakaian pada hari raya dan seumpamanya. Maka Allah Ta'ala akan balas di akhirat pula pakaian daripada syurga untuk kita. Jadi kalau kita tengok ada balasan tersebut, rupanya tak ada sikit pun rugi. Tak rugi sikit pun. Dan ni orang masuk insurans tu, masuk takafu tu, takafu ni sebab dia nak dapat balik kalau ada ditimpa musibah, nak dapat balik lebih besar lagi daripada apa yang dia keluarkan kan. Gitu kan. Nampak memang tiap-tiap bulan 100 lebih. Tapi sebenarnya apabila ada musibah dia dapat besar lagi. Nampak kecil benda tu. Ni akhirat ni bukanlah pakaian yang 10 kali ganda dengan pakaian yang dia bagi, tapi tak boleh nak ganda sama sekali, tidak boleh nak banding sama sekali. Tak boleh nak banding sama sekali. Pakaian dalam syurga, pakaian yang cukup hebat. Itulah hak yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada orang ni.
Baik. Biar ada. Biar ada dalam hidup kita, kita cari orang yang tak ada pakaian, hok nampak orang susah sungguh. Orang hok yang susah sungguh apa bukan cari siapa hok yang susah sungguh, bagi pakaian kepada dia ketika tak ada pakaian. Jangan bagi hok yang ketika dia banyak pakaian tu, macam di Kelantan hok yang berlaku banjir besar, pakak pergi atas pakaian belaka, pakai kawan memang tak ada pakaian, pakak pergi atas pakaian belaka sampai ke akhir sekali hok yang penerima saat itu terpaksa kena buang. Pilih pula setapak bus stop tapi jalan penuh pakaian, dia buang untuk sekarang. Sebab banyak sangat. Jadi apabila orang tu ditimpa musibah banjir, sampai ke habis rumah hanyut, habis pakaian tak tahu apa mana, ataupun kebakaran, tinggal sehelas pinggang, ataupun orang yang orang perantau, sebagai contoh penuntut-penuntut pelajar-pelajar ilmu yang tak ada PT dan nak kerja pun sekali duduk mengaji, duduk belajar, maka comel sangat kita bagi pakaian ketika dia tak ada dah. Kita bagi. Bukanlah maksud kalau ada pakaian tak boleh kita nak bagi, bukan. Cuma kita nak biar nak ambil mana, nak beramal dengan hadis ni. Sebab dalam hadis ni benda, man kasa musliman thawban ala uryin, ketika dia tidak ada pakaian. Baik. Maka Allah Ta'ala akan memakai kita daripada pakaian syurga. Baik, tanya siapa di kalangan pelajar-pelajar tak ada pakaian. Tengok Amir tak ada pakaian. Pakaian ke dia. Gitu. Contoh. Begitu juga sesiapa saja orang Muslim memberi makan orang Muslim lainnya yang kelaparan. Orang tu lapar, tak ada makanan. Kita bagi makanan kepada dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan makanan buah-buahan dari syurga. Allah Rabbi. Dan kalau kita hadis ni, kita boleh tengok daripada sudut yang lain. Okey, saat ni daripada sudut ganjaran. Kita bagi makan kepada orang lapar. Dia duduk tak ada makanan langsung. Musim PKP ni habis. Tak ada benda. Kerja tak boleh. PKPD pula. PT tak ada. Anak beretek wek. Maka kita bagi makanan kepada dia. Bagi beras kepada dia. Masa kita bagi beras, kita berdoa, ya Allah, kenyangkanlah aku pada hari manusia lapar. Orang tu comel. Dan masa kita buat tu, kalau kita doa pula agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi, memberi kekayaan, mengkayakan anak cucu kita daripada perbuatan kita. Comel sangat tu. Ni peluang kita ni. Peluang kita. Dan kita sebenarnya hadis ni kita boleh tengok sudut yang lain pula. Kenapa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelebihan pemberi supaya agama kita nak letak kita ni pada tempat pemberi. Jangan kita duduk pada tempat penerima. Sebab di sana ada sebahagian daripada orang hanya suka duduk pada tempat penerima. Okey, boleh faham kan? Aku tak dapat. Ada orang bagi. Ada sumbangan. Tapi apa nak sampai kat aku? Apa aku tak dapat? Orang lain dapat belaka, aku tak dapat. Hak dung tak dapat. Hak parlimen tak dapat. Hak tu pun tak dapat. Hak ni pun tak dapat. Habis tak dapat. Bagi pokok dia je. Okey, kita jangan duduk pada tahap tu. Kita duduk pada tahap apa dia? Pada tahap memberi. Bukan kita duduk pada tahap penerima. Sebab cerita kelebihan pemberi, supaya kita berfikir, supaya kita duduk pada tahap pemberi. Bukan kita duduk pada tahap penerima. Okey, boleh faham? Jadi bukanlah, apa aku nak dapat? Tapi kita kena tukar. Benda? Cara fikir. Banyak mana aku bagi? Banyak mana aku bantu orang? Banyak mana aku beri? Bukan, aku tak dapat. Orang lain dapat belaka. Baik. Biar kita duduk tahap tu. Dan kita akan tengok satu hadis yang kita akan baca lepas daripada ni. Nabi SAW menyebut, okey, dah lama lagi kita baca. Kita akan sambung lagi ceritanya apabila kita baca hadis berikutnya. Seterusnya kata dia, dan sesiapa saja orang Muslim memberi makan, memberi minum orang Muslim yang lain yang kehausan, kelak Allah akan membalasnya dengan minuman syurgawi. Syurgawi yang murni lagi bermutu tinggi. Maksudnya minuman daripada syurga yang cukup sedap, yang molek, yang hebat, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Bab minum ni banyaklah. Tengok orang tu duduk mesin rupuk tengah panas, sekali kita cari air beri ke dia. Ambil air. Kalau boleh cari air take open ke, melopeng beri ke dia.
Tengah dia tu tak ada air. Kang dia dah kehausan masa tu Kang bagi. Niat dengan niat dalam hati kita, ya Allah, mu bedil hilangkanlah dahaga aku pada ketika orang, hilanglah kehausan aku ketika orang sedang haus di akhirat nanti. Allahu Rabbi Kang, so Kang pahala. Baik. Ni dok, kawan ni dok tengah dia pun beli air, tak apa. Beli dosa. Minum tepi kawan tu pula. Dah tahu langsung. Kawan dia tengok je. Allahu Rabbi. Kerekuk dosa. Lepas tu, perangai dah comel pula. Ada pak orang ada bagi. Gitu. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Namun sanadnya tergolong ataupun sanadnya lemah. Katanya wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla wabda' biman ta'ul wa khairus sadaqati 'an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksud dia tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Jangan faham hakiki begitu. Ni adalah kiasan daripada orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Dan biasa orang beri tangan duk atas, orang terima tangan duk bawah. Jangan pula, kalau mu nak beri aku nak ambil. Mu tangan bawah, aku nak tangan atas. Kau nak beri aku. Ni ambil barang sikit. Ni ambil biti sikit. Dia ambil kat atas. Dia ambil kat bawah. Orang kata ambil mu berbalik gitu. Sebab aku nak ambil tangan yang atas mulia. Jadi dia ambil, orang dia beri. Jadi orang beri tangan bawah, dia tangan atas. Dia bukan gitu. Sebab dia ghalib, kebiasaannya orang beri tangan atas, orang terima tangan bawah. Tapi kalau sebalik pun orang beri tangan bawah, orang terima tangan atas, tetap orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang menerima lebih baik. Tapi bukanlah bermakna orang yang menerima saat dia dok pakar, bukan. Lebih baik. Maksudnya dia, ni anak nak cerita, agama kita ataupun agama kita, Rasulullah ataupun Allah Subhanahu wa taala nak supaya kita ni letak dalam pada otak kita, biar kita berfikir tentang memberi, bukan hanya berfikir tentang menerima. Okey, boleh faham? Kalau masing-masing duduk pada tempat mikir, tempat memberi, tidak mikir tempat menerima, Kang senang Kang, tak ada baloh kalau kalau bagi dak siapa Kang. Ni siapa dah bukan dak siapa, cuma sikit orang yang banyak. Baloh dak sekarang. Jangan main. Baloh siap puh dalam Facebook lagi. Bahan dalam grup WhatsApp lagi. Jangan main. Baik. Orang lain boleh belaka, kita tak boleh emak. Macam-macam kata. Baik. Jadi agama kita ajar lagu mana biar kita duduk pada tempat memberi, jangan kita duduk pada tempat menerima. Bukanlah maksud salah kita menerima kalau orang bagi. Selama mana kita tidak minta, maka bukanlah salah. Kalau minta sekalipun dibolehkan kalau sekiranya kita memerlukan. Kalau kita ada dah kita minta, tu salah lah. Tu kita minta bara api neraka. Kita ada dah tapi kita minta untuk memperbanyakkan yang ada pada kita. Maka tu kita minta bara api neraka. Baik, tu salah. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ana ingat ada satu cerita lah. Tapi cerita ni tak tahulah sahih ke tak. Masa tu ana pergi di Syria, ana pergi di satu negeri di Syria, nama negeri Qamishli. Ana duduk di Syria kan, kita belajar di dua negara ni, walaupun kita belajar di tanah Arab. Tapi kita kalau nak pandai cakap Arab, kita tidak boleh bergaul dengan orang Melayu. Mesti kita kena bergaul dengan orang Arab. Kalau kita bergaul dengan orang Melayu, maka bahasa kita lemah. Bahasa Arab kita lemah.
Sebab itulah ramai sahabat-sahabat kita yang belajar di Timur Tengah, arak dia lemah. Kerana dia bergaul dengan orang Melayu. Dia apabila bergaul dengan orang Melayu, dia nak cakap Melayu semua orang. Dia bahasa ni dia kena praktik, kena cakap semua. Baik, jadi anda duduk beberapa bulan di Syria masa tu. InsyaAllah habis COVID ni mungkin Syria pun buka dah. Kalau ada peluang boleh belajar di Syria, sama belajar di Syria pula. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anda duduk bukan dak boleh faham dah orang cakap, cuma kita nak cakap dak lacur lah. Jadi akhirnya kita duk mikir seorang awak-awan ni. Lepas tu kita pun ambil keputusan kita pergi sekejap di perkampungan orang Arab. Walaupun di sana di Qamishli ni banyak orang Kurdi. Tapi dia pandai cakap Arab. Kita pergi di sana. Pergi lebih kurang dalam berapa hari, 10 hari lebih kurang. Lepas tu sampai sana tu dia ada di sana ada Hulwa Syekh. Macam pondok jugalah. Kita duduk di masjid, ada tok guru dia. Baik. Sampai sana tu lepas tu kita dah cakap. Lepas tu ada seorang tu nama Syekh Mas'ud. Dia sekarang ni jadi syekh di situ lah ni. Masa lagi tu dia belajar lagi. Lepas tu tok guru situ mati dah. Lepas tu dia menjadi pengganti. Dia cerita ni sahih ke tak tahulah, wallahu a'lam. Dia cerita, dia kata ada orang tu dia ada tanggungan apa semua sekali, cuma Allah Subhanahu taala buka pintu hati dia untuk belajar. Nak belajar, tak apalah, nak belajar. Okey. Jadi apabila dia nak belajar, dia nak tinggal habis kerja apa semua sekali, nak tinggal belakang kerja sedangkan dia mempunyai tanggungan. Maka tok guru dia kata tak boleh awak gitu sebab mu ada tanggungan. Mu kena bagi masa lah. Tak boleh siapa ke tinggal tu, bagi masa lah. Lebih kurang kita dah cerita. Lepas tu dia pun mikir betul juga. Jadi kita bagi masa lah. Dia pun balik daripada tempat tok guru dia, tempat belajar saat itu. Sampai tengah jalan dia tengok satu seekor burung yang patut sayap. Dia nak terbang. Nak cari makanan pun tak boleh. Dia perhati ke burung. Jadi biasa begitu. Biasa kalau orang yang benda dapat hidayah, insah apa sekali, dia banyak benda yang pelik-pelik berlaku depan mata. Tiba-tiba tengok burung tu nak terbang, nak cari makan lagu mana. Tiba-tiba mari burung besar, bawa makanan, awak pergi ke dia. Dia kata burung molek-molek ada. Burung molek-molek ada. Awak tak boleh nak geruk apa sekali, mari burung besar, makan ke dia. Okey, boleh faham kan? Kena balik lah. Kau biar nak keputusan. Pulak tak ambil lah. Nak tumpu kepada belajar sungguh. Baik, sedangkan dia ada tanggungan. Lepas tu, bab pula jadi gitu. Dia pun cerita peristiwa yang dia tengok tengah jalan tak dia. Maka tu dia katakan ni, bab apa mu nak jadi burung hak patang sayap tapi mu tak mau jadi burung hak yang mari atas makanan. Okey, boleh faham kan? Sebenarnya cerita tersebut hak yang jawapan untuk guru dia saat itu adalah bertepatan dengan apa yang disebut dalam hadis ni. Betul? Al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Dan anak cerita hak yang dia cerita hak yang lebih tepat tu anda dah ingatlah. Cuma lebih kurang begitu hak yang dia cerita. Sejauh mana sahih ataupun tidak cerita ni wallahu a'lam. Cuma kita dapat mengambil pengajaran lah. Sebenarnya beginilah hak yang dimaksud dalam hadis ni. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Baik. Seterusnya kata Nabi SAW lagi, dahulukanlah orang-orang yang nafkahnya berada dalam tanggungan. Jadi kalau mu ada lebih, mu ada duit. Ni orang yang berada di bawah tanggunganmu. Ni bukan berada di bawah tanggunganmu. Sedangkan banyak tu je ada. Kalau muwi kepada orang ni, jadi bermakna orang di bawah tanggunganmu lapar. Maka katanya, mulakanlah orang yang berada di bawah tanggunganmu. Kerana kewajipan ataupun memberi nafkah kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita adalah kewajipan ke atas kita. Faham? Jadi kita mula benda yang wajib. Tapi jangan pula pacerah. Dah apalah kita dapat benda sedekah. Ya, beli makanan kanak. Bukan kita banyak, kita lebih. Tu tak kena lah ke tu. Tu tak kena. Tu bukan cara bukan agama ajar gitu. Rasulullah sendiri ada tanggungan.
Sahabat-sahabat ada tanggungan, tapi mereka tetap bersedekah. Jadi maksudnya, kalau berlaku pertembungan benda hak yang sedikit, kalau kita bagi kepada orang lain, maka tidak ada orang hak yang tidak dapat benda orang hak yang di bawah tanggungan kita. Kalau kita bagi kepada orang hak yang berada di bawah tanggungan kita, maka tidak dapat kepada orang lain. Maka kita mulakan kepada orang hak yang berada di bawah tanggungan kita. Itu maksud wabda' biman ta'ul. Mung kena mulakan dengan orang hak yang mung wajib beri nafkah. Okey, boleh faham? Tapi kalau kita ada lebih, boleh bagilah nafkah tu, jelas dah nafkah. Lepas tu bagi kepada orang lain pula. Kalau sekiranya kita ada lebih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sebaik-baik sedekah ialah yang dikeluarkan di saat berkelapangan. Maksudnya kita senang. Maksudnya lebih daripada keperluan kita dan keperluan keluarga kita, kita sedekah. Itu sebaik-baik sedekah. Tapi kita kena ingat, jangan kita faham satu hadis. Jangan kita faham satu hadis. Yang mana dalam Quran Tuhan kata lagu mana? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka itu mengutamakan atas diri mereka itu sendiri, sedangkan mereka itu memerlukan. Jadi bermakna ketika mereka beri, apabila tetamu mari rumah dia, makanan hanya untuk anak dia saja. Tanya bini dia ada makanan lebih. Bini kata untuk anak je. Tapi tetap dia ambil makanan tersebut, dia bagi kepada tetamu. Tiba-tiba Allah Ta'ala puji dalam Quran. Jadi perbuatan dia adalah perbuatan yang cukup mulia. Sehingga Allah Ta'ala puji dalam Quran. Sehingga sekarang dibaca. Kekal dibaca. Allah Ta'ala letakkan cerita dia dalam kalam Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran yang paling mulia. Tidak ada kalam yang lebih mulia. Jadi bermakna perbuatan dia adalah perbuatan yang cukup mulia. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Dan kenapa dalam hadis ni Rasul kata sebaik-baik sedekah adalah ala zahri ghina. Nanti kita akan cerita apakah maksud hadis ni. Begitu juga Sayyidina Umar mikir, hari ni aku nak bunyi ada benda, ada benda, ada pembukaan untuk bersedekah yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka siapa nak bersedekah. Maka Sayyidina Umar kata, kali ni aku nak lawan Abu Bakar. Aku nak buat biar kalah Abu Bakar hari ni. Buat sedekah. Maka Sayyidina Umar sedekah separuh daripada harta dia. Harta dia banyak-banyak tu, separuh dia sedekah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar, banyak sangat mu sedekah hari ni mu tinggal banyak mana? Hak ke keluargamu? Kata Sayyidina Umar, aku tinggal seumpama hak yang aku beri ni lah. Maksudnya separuh lagi lah. Lepas tu tiba-tiba Abu Bakar sedekah banyak. Sayyidina Rasul tanya, Abu Bakar, mu tinggal kepada keluargamu benda? Kata Abu Bakar dia, aku tinggal kepada keluarga aku benda? Allah dan Rasul. Maksud dia, habis licin. Dia habis licin ni maksud dia, bukan lebih daripada keperluan. Hak dengan keperluan habis dibagi lagi. Okey, boleh faham kan? Sebab tu jangan kita baca satu hadis. Dalam hadis ni memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia, wa khairus sadaqah an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah daripada lebih daripada keperluan. Itu sebaik-baik sedekah. Tapi dalam masa yang sama ada sebahagian daripada sahabat sedekah habis licin, dan ada sebahagian daripada sahabat hak yang diperlukan oleh anak dia bagi kepada orang. Allah Taala puji dalam Quran. Maka bagaimana kalau kita nak faham hadis ni sebaik-baik sedekah an dhahri ghina, dan tentang orang yang sedekah habis licin sampai ke keperluan untuk dia dan keluarga pun dia tidak tinggal. Baik. Kata ulama, ia berbeza. Dua keadaan ni ia berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Seorang yang tidak boleh, kalau tidak ada keperluan, maka sebaik-baik bagi dia bersedekah lebih daripada yang keperluan. Sekadar keperluan tak payah. Tapi kalau orang yang kesabaran dia tinggi, okey, boleh. Kesabaran dia tinggi. Dan dia mampu untuk mencari pengganti. Apa yang dia sedekah, dia mampu untuk cari benda lain. Maka bagi dia tidak menjadi masalah. Siapa ke tak tinggal sikit pun tak ada masalah, dia sedekah. Dan hak tu adalah hak yang lebih baik bagi dia. Sebagaimana hak yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan yang dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Rasul, antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Baik. Seterusnya kata Nabi SAW lagi, barang siapa yang tidak meminta-minta, nescaya Allah Ta'ala akan memelihara kehormatannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dia, dia tidak meminta, dia tahan untuk meminta, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga dia. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi kepada dia. Faham? Orang yang menahan diri daripada meminta-minta, maka Allah Ta'ala jaga dia. Maksudnya Allah Ta'ala akan bagi kepada dia, walaupun dia tidak meminta. Dan barang siapa yang merasa kecukupan, nescaya Allah Ta'ala akan memberinya kecukupan. Kalau dia dia nak ataupun dia merasa kecukupan walaupun sikit, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kecukupan. Hak sikit tu maksudnya Allah Ta'ala cukupkan untuk dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cukupkan untuk dia. Baik. Yang penting benda apa hak yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita buat. Jadi kita jaga diri kita daripada meminta-minta, dan kita jaga saat itu adalah kerana kita dituntut untuk bersifat dengan ifah, memelihara diri kita daripada meminta-minta, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu kita sehingga kan kita mencukupi dengan apa hak yang ada. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namun lafaznya adalah riwayat Imam Bukhari. Kita isyak apa? 40. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah agar perbincangan kita, pengajian kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.